Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara-perkara berkaitan Kementerian Pengangkutan dalam perbahasan Undang-Undang Perbekalan 2014 mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Shah Alam. Yang Berhormat tak ada. Boleh pilih nak jawab bertulis atau jawab tulis saja. Okey, saya jawab bertulis mengenai ahli-ahli daripada Yang Berhormat Shah Alam. Seterusnya, daripada ahli Yang Berhormat Kinabatangan dan Yang Berhormat daripada Raup yang menyentuh bertanyakan sebab mengenai MAS, tentang kerugian MAS. Kerugian MAS adalah disebabkan faktor-faktor seperti berikut: struktur kos yang lebih tinggi akibat kos bahan api yang tinggi kerana tambahan kapasiti dan frekuensi penerbangan. MAS juga memerlukan jangka masa yang panjang untuk recover kos tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, kos bahan api MAS untuk suku ketiga 2013 telah meningkat sebanyak 16%. Seterusnya, persaingan yang sengit daripada syarikat penerbangan yang sedia ada dan yang baru. MAS cuba untuk kekalkan kompetitif dari segi harga tiket dan ini telah menjejaskan keuntungan. MAS juga telah mengambil langkah-langkah seperti berikut: mengurangkan kos operasi di dalam segala aspek perniagaan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan MAS. Walau bagaimanapun, load factor MAS pada tahun ini adalah 85%, yang merupakan satu rekod yang tertinggi dalam sejarah MAS. Seterusnya, MAS juga menawarkan produk premium pada harga yang kompetitif. Bertanyakan mengenai sebab MAS mengurangkan frekuensi penerbangan KL Sandakan. Untuk makluman Yang Berhormat Kinabatangan, keputusan untuk mengurangkan frekuensi penerbangan KL Sandakan daripada 11 kali seminggu kepada 7 kali seminggu adalah merupakan keputusan komersial MAS dan tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana syarikat penerbangan yang lain. Mengenai sebab MAS mengalami kerugian isu ketua atau CEO MAS, untuk makluman ahli Yang Berhormat Kinabatangan dan Raup dan juga Stampin, Lipis, Putatan dan juga Sekijang yang telah membangkitkan isu-isu seperti berikut: kerugian MAS, isu kredibiliti ketua pegawai eksekutif MAS, isu penambatan pekerja MAS, pelantikan 8 orang ekspektorat asing, penukaran warna pesawat, pelantikan konsultan dan cadangan penutupan pejabat-pejabat MAS di luar negara. Ini sebenarnya adalah isu-isu ini adalah di luar bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. Mengenai air traffic control lapangan terbang Sandakan yang dikendalikan secara manual. Air traffic control di lapangan terbang Sandakan adalah menggunakan teknik prosedural yang telah diluluskan oleh AQU ataupun Pertubuhan Penerbangan Awak Antarabangsa dan ianya terbukti selamat. Seterusnya, mengenai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Putatan dan juga Kota Kinabalu berhubung dengan lapangan terbang Kota Kinabalu yang masih belum siap dibina, dan seterusnya perkara-perkara tentang penambatan kontrak. Untuk makluman, jumlah yang telah dibayar kepada pihak kontraktor asal yang telah ditamatkan kontrak adalah sejumlah 721.63 juta. 721.63 juta. Tiada sebarang bayaran tertunggak oleh kementerian kepada kontraktor tersebut. Untuk makluman, kementerian pada tahun ini telah melantik kontraktor-kontraktor baru bagi menyiapkan
kerja-kerja sivil dan kerja-kerja mechanical dan electrical, dan jumlah kos kontrak kerja tersebut adalah sebanyak 194.8 juta. Mengenai ILS, banyak ahli-ahli yang berhormat bertanyakan mengenai isu daripada Kota Kinabalu. Ahli yang berhormat Kota Kinabalu juga membangkitkan ILS yang telah disimpan agak lama. Sebenarnya operasi pendaratan tanpa instrumen landing system ILS ini di KKIA tidak membahayakan keselamatan kapal udara. Ianya bertujuan meningkatkan kecekapan pendaratan, bukannya keselamatan. Pada keadaan cuaca buruk, tanpa mengira ada atau tidak ada peralatan ILS ini, pesawat masih perlu divert sekiranya jarak penglihatan juruterbang jatuh di bawah paras minima yang ditetapkan. Kerja-kerja ILS telah diberi keutamaan oleh kementerian dan kontraktor baru bagi menyiapkan kerja-kerja ILS telah pun dilantik. Untuk makluman, sistem ILS bagi runway 20 akan disiapkan pada 30 April 2014. Seterusnya, menyentuh ahli yang berhormat Putatan mengenai penjelasan. Sila. Ya, sila. Terima kasih Datuk Mursyid, terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Berkenaan dengan laporan EIA untuk pembinaan ILS ini, saya ingin bertanya sama ada laporan EIA ini sudah diluluskan atau macam mana, ataupun pembinaan ILS diteruskan tanpa kelulusan EIA atau macam mana? Ya, sila. Ya, Mak Datuk Pengerusi, mengenai EIA sebenarnya telah mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Alam Sekitar. Pada asalnya kajian EIA telah dibuat oleh syarikat kontraktor dan mendapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar pada 13 Februari 2007. Kajian EIA ini adalah bagi kawasan penebus guna tanah, termasuk assessment of hydraulic impacts from approach light foundation. Walau bagaimanapun, Jabatan Alam Sekitar mengenakan syarat tambahan kepada kontraktor pada tahun 2010, dan syarat tambahan dikenakan kerana JPAS mendapati berlakunya hakisan pantai berikutan kerja-kerja tebus guna. Seterusnya, dalam konteks ini, pihak kontraktor dihendaki membuat kajian EIA, dan pihak kontraktor telah dinyatakan dalam kontrak utama iaitu Klausa 26 Compliance with Statutes and Regulation dan Klausa 84.3 Compliance of Law. Dan pihak kontraktor telah menggunakan satu sistem yang mana akhirnya diterima oleh pihak EIA. Seterusnya, untuk menjawab yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Putatan mengenai isu pelupusan kereta berusia lebih 12 tahun. Merujuk daripada data JPJ, jumlah terkumpul kenderaan yang berusia lebih 12 tahun yang berdaftar di Malaysia dianggarkan 10 juta kenderaan. Di sini ingin ditegaskan bahawa kerajaan setakat ini tidak bercadang untuk melaksanakan pelupusan kereta yang berusia melebihi 12 tahun di jalan raya seperti yang dilaporkan di media-media baru. Seterusnya, Yang Berhormat Putatan juga menyentuh mengenai kempen media melalui JKJR. Untuk makluman, Yang Berhormat Putatan dan juga Yang Berhormat Jelun yang telah menyentuh mengenai pendidikan keselamatan jalan raya, Jabatan Keselamatan Jalan Raya
ada melaksanakan kempen media keselamatan jalan raya melalui surat khabar, radio, televisyen dan internet. Kempen media ini hanya mampu ditumpukan semasa musim-musim perayaan, cuti umum, cuti sekolah dengan bilangan slot yang terhad. Jabatan Keselamatan Jalan Raya juga dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan pendidikan keselamatan jalan raya pada tahun 2007 melalui pengajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia. Sehingga tahun 2013, pelajaran keselamatan jalan raya telah dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 6 dan sekolah menengah tahun 1 hingga tingkatan 2. Tingkatan 1 hingga tingkatan 2. PJKR ini akan dikembangkan ke tingkatan 3 pada tahun 2014. Selain itu juga seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Bersangkutan mengenai program community based program keselamatan jalan raya, Jabatan Keselamatan Jalan Raya mempunyai pejabat di setiap negeri dan setiap pejabat melaksanakan program community based program keselamatan jalan raya 2 minggu sekali di syarikat-syarikat, sekolah-sekolah, universiti dan lain-lain bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan penggunaan jalan raya. Seterusnya, mengenai apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani, juga mengenai JKJR, apakah perbelanjaan dibuat peruntukan melalui one-off? Peruntukan perbelanjaan one-off di bawah JKJR digunakan untuk membiayai percetakan, pembekalan dan pengedaran pakej modul keselamatan jalan raya di sekolah menengah untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Seterusnya, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kota Kinabalu. Yang Berhormat Menteri. Ya, Datuk Gantang. Silakan. Terima kasih Tok Musi, terima kasih Menteri. Berkenaan dengan kempen keselamatan jalan raya. Hari ini kita tengok, kalau kita lalu di highway, boleh kata semua yang berhormat yang menggunakan lebuh raya, kita lihat bagaimana tidak ada civiknya, terutama dari kalangan pemandu bas dan juga pemandu lori, yang kita lihat begitu tidak civic, yang kita anggap mereka lah merupakan punca kepada kemalangan yang berlaku di lebuh raya. Persoalan saya, selalunya kadang-kadang yang dibuat oleh pihak JPJ ataupun polis, setiap kali berlaku aksiden kemalangan yang mengerikan, barulah kita akan buat satu spot check. Kadang-kadang JPJ duduk kat jalan duta, naik atas bas, periksa lesen pemandu. Lepas sejuk cerita tu, kes tu hilang gitu. Dan yang keduanya, kita tengok banyak juga pemandu bas, patutnya ada 2. Dan sekarang kita tengok ada pemandu bas hanya seorang saja. Bagaimana keselamatan yang akan terjamin kepada penumpang-penumpang dalam keadaan pemandu yang jauh, yang perjalanan jauh sepatutnya 2 orang, sedangkan dia berjalannya seorang. Saya pernah berbual dengan seorang pemandu. Dia kata kami buat rotate, dia kata. Hari ini 3 hari ini kami turun, besok pula dia boleh pergi Bendang, dia boleh pergi sawah, lain pula dia orang lain pula pergi. Jadi saya rasa ini satu tindakan yang amat berbahaya, terutama di dalam untuk nak menjaga keselamatan untuk penumpang-penumpang. Sehingga kan hari ini kalau kita naik bas ni, bukan kita naik bas, kita anggap macam naik keranda. Keranda atau keranda. Okey, terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih ahli Yang Berhormat. Mengenai pemandu bas yang tidak sivik, pihak JPJ pada bulan Oktober yang lepas telah mula menggunakan ataupun melancarkan satu sistem profil pemandu, di mana pemandu-pemandu yang mempunyai saman-saman yang banyak dan tertunggak, maka pemandu-pemandu ini
akan dikenakan tindakan yang keras dengan menggantung lesen ataupun membatalkan lesen. Untuk makluman, ini adalah usaha untuk mengeluarkan pemandu-pemandu yang berbahaya untuk terus berada di jalan raya untuk menjaga keselamatan rakyat. Seterusnya, pihak SPAD juga telah menggunakan satu sistem SOP antarabangsa kepada syarikat-syarikat pengangkutan awam untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan pengangkutan awam di Malaysia ini. Seterusnya, Yang Hormat Datuk Musi, mengenai penjelasan berapa banyak hutang yang dibangkitkan oleh Yang Hormat Kota Kinabalu, hutang emas kepada kerajaan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Kota Kinabalu, perkara ini adalah di luar bidang kuasa Kementerian Pengangkutan, tapi ini di bawah bidang kuasa Kementerian Keuangan. Seterusnya, untuk butiran one-off yang diminta oleh Yang Berhormat Sungai Petani, perbelanjaan butiran one-off 100 perkhidmatan bantuan, perbelanjaan ini adalah meliputi butiran seperti berikut: perpindahan dan sewaan bangunan baru kementerian di Presin 4 Putrajaya dijangka siap pada Jun 2014. Pembangunan modal insan di bawah memorandum persefahaman dengan International Maritime Organization dan juga Integrated Technical Cooperation Program. Seterusnya, penganjuran mesyuarat Singapore Kunming Rail Link SKRL, penganjuran mesyuarat ke-37 dan 38 pegawai kanan pengangkutan ASEAN dan mesyuarat ke-20 Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN. Seterusnya, kos penyelidikan di bawah Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, dan seterusnya penyelenggaraan 6 Kaset Train. Butiran terperinci akan diberikan secara bertulis nanti. Seterusnya, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Katil memohon penjelasan mengenai pengenaan cas yang berbeza seperti cas parkir dan cas pendaratan kepada AirAsia berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Bukit Katil, cas pendaratan dan cas pemarkiran yang dikenakan oleh Malaysia Airport Holding Berhad adalah sama kadarnya kepada semua syarikat penerbangan termasuk AirAsia. Cuma untuk makluman, kadar pendaratan di KLIA memang lebih mahal berbanding dengan KLIA 2 kerana KLIA 2 adalah kategori lapangan terbang untuk pesawat murah. Seterusnya, menjawab soalan daripada Yang Berhormat daripada Bacuk. Datuk Menteri, sikit. Cuma saya nakkan, terima kasih Tuan Sri Musi. Saya nakkan penjelasan. Tadi dia beritahu bahawa cas pendaratan dan pemarkiran di KLIA 2 ini harganya sama seperti di LCCT. Tak bertambah sedikit pun. Kerana kita tahu LCCT ni kalau dibandingkan dengan KLIA 2, KLIA 2 tu jauh lebih moden dan baik. Kenapa casnya sama? Takkanlah kita tak boleh kenakan sedikit bayaran yang lebih kerana pemodenan yang berlaku di KLIA 2. Saya tak nampak rasionalnya. Saya tahu LCCT itu macam stesen bas Pudu dulu. Saya nak minta apakah istimewanya AirAsia dan mungkin yang lain-lain. Kerana kita tahu AirAsia yang nampak ke depan dari segi kapal terbang murah ini. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya KLIA 2 adalah satu lapangan terbang kategori penerbangan murah. Sedangkan KLIA lapangan terbang untuk full service airline. Jadi duanya kategori yang berbeza, dan kategori KLIA 2 sebenarnya sama dengan LCCT. Kategorinya sama, cuma kali ini dengan perubahan teknologi dan
industri penerbangan yang lebih demanding, maka pembinaan KLIA 2 itu dibuat dengan meningkatkan mutu supaya ianya memberi keselesaan kepada pengguna. Jadi KLIA 2 adalah sama kategorinya dengan LCCT. Seterusnya, untuk makluman Yang Berdatuk mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bacok, yang mana memohon kerajaan untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru, dan juga Yang Berhormat Machang. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Bacok dan Ahli Yang Berhormat Machang, lapangan terbang Sultan Ismail Putra Kota Baru telah pun dinaik taraf oleh kerajaan yang meliputi pemanjangan landasan daripada 1981 meter kepada 2400 meter. Pembinaan laluan taksi yang baru, apron helikopter. Projek ini telah siap sepenuhnya pada September 2011. Menyedari keperluan pembangunan masa depan lapangan terbang ini, Kementerian Pengangkutan sedang dalam peringkat perancangan dan kajian bagi menaik taraf lapangan terbang tersebut supaya ianya dapat memenuhi keperluan masa hadapan. Seterusnya, mengenai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bacok mengenai kematian yang tinggi disebabkan keadaan jalan yang tidak diselenggara dengan baik. Untuk makluman Yang Hormat, penyelenggaraan jalan raya bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan, tetapi di bawah Kementerian Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, mengenai yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Tanjung mengenai pelabuhan, bila pelabuhan Pulau Pinang akan diswastakan. Pelabuhan Pulau Pinang akan diswastakan pada akhir tahun ini, dan penswastaan ini mengambil masa yang lama disebabkan rundingan syarat-syarat dan terma-terma penswastaan baru dimuktamadkan baru-baru ini. Dengan pembukaan seterusnya mengenai perihal perkhidmatan feri yang dikurangkan daripada asal kekerapannya. Untuk makluman Yang Berhormat, dengan pembukaan jambatan Pulau Pinang, jumlah penumpang dan kenderaan yang menggunakan feri telah berkurangan sebanyak 50%. Jumlah ini akan terus berkurangan apabila jambatan Pulau Pinang yang kedua akan dibuka. Penang Port Senang Berhad telah mengalami kerugian sebanyak 14 juta hingga 20 juta ringgit dalam perkhidmatan feri, dan jumlah ini akan meningkat dengan pembukaan jambatan yang baru yang disebutkan tadi. Dengan demikian, perkhidmatan feri perlu dirasionalisasikan. Seterusnya mengenai Yang Berhormat Menteri, Ya. dulu Yang Berhormat, bolehkah Yang Berhormat saya mohon persetujuan kalau waktu Menteri menjawab, siapa Yang Berhormat yang membangkitkan isu tiada sini, bolehkah untuk menjimatkan masa supaya Menteri mengatakan dia jawab saya secara bertulis? Karena saya nampak ramai yang tiada hadir. Jadi Yang Berhormat kalau menjawab nanti, kalau Yang Berhormat yang berkenan nanti ada Tan Sri, secara bertulis ya. kami akan catat untuk bagi related lah. Saya pun kita pun tak tahu juga. Tak bertulis, kita setuju bertulis. Sebab yang tak ada tak payah jawab. Bertulis lebih baik. Kita boleh ringkaskan. Kita dah banyak. Tan Sri tak setuju lah. Tak Menteri, setuju. saya jawab. Menteri jawab pada parlimen, bukan jawab pada ahli parlimen. Jawab pada seluruh parlimen. Tak boleh bertulis lah Menteri. Sila. Yang ini sudah kita buat sebelum ini. Jadi bermakna dia tidak juga menyalahi peraturan suarat. Sila Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Pengurusi, mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Tebrau mengenai penjual kereta yang menghadapi masalah mengenai urusan tukar milik. Untuk makluman,
JPJ telah mengambil makluman masalah tersebut yang dihadapi oleh penjual-penjual kereta terpakai dan beberapa siri perjumpaan dan perbincangan telah diadakan. Dan untuk makluman, saya sendiri telah mempengurusi perbincangan tersebut dan telah memutuskan beberapa perkara kemudahan untuk kemudahan penjual-penjual kereta terpakai di mana proses tukar milik boleh dilaksanakan tanpa menggunakan pengesahan biometrik sehingga 31 Mac 2014. Jadi telah diberi kelonggaran. Seterusnya, mengenai kenderaan yang masih mempunyai maklumat tuntutan hak, syarat ini bukanlah syarat baru yang ditetapkan oleh JPJ. Ianya telah dikuatkuasakan sejak dari penggunaan sistem lama lagi selaras dengan kehendak Akta Peruntukan dengan kenderaan peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987 di bawah Seksyen 11-4. Seterusnya, mengenai permohonan nombor hilang dicuri oleh pemilik kenderaan. Permohonan menggunakan semula nombor kenderaan yang telah hilang dicuri masih diterima dan diproses oleh JPJ. Seterusnya, masalah pertindihan data sistem MySikap. Berkenaan masalah pertindihan data yang berlaku dalam sistem MySikap, JPJ mewajibkan pemilik untuk hadir ke JPJ untuk tujuan pengesahan data sebelum transaksi lain diteruskan. Perkara ini hanya melibatkan sebilangan kecil pemilik kenderaan sahaja bagi tujuan pembersihan data. Seterusnya, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung dan Bayan Baru, kenapa masih berlaku banjir di lapangan terbang Bayan Lepas Pulau Pinang. Dan seterusnya, mengenai naik taraf dan membesarkan terminal. Untuk makluman Yang Berhormat, masalah utama adalah sistem perparitan direka cipta pada tahun 70-an berasaskan taburan hujan sekitar taburan hujan 20 mm sejam. Sekiranya taburan hujan melebihi 20 mm sejam di kawasan sekitar dan air laut pasang ketika itu, maka kemungkinan besar banjir akan berlaku. Faktor semula jadi kawasan lapangan terbang yang mempunyai paras air di bawah tanah yang tinggi menyebabkan SAM direka bina sekitar kawasan landasan bagi membolehkan lebihan air dipam keluar ke laut. Setiap kali hujan turun, maka air bawah tanah dan air di kawasan sekitaran akan mengalir ke kawasan lapangan terbang yang mengakibatkan kesan bottleneck, iaitu sistem perparitan tidak mampu menampung lebihan air. Kawasan sekitar lapangan terbang begitu pesat membangun. Banyak kawasan perumahan yang baru seperti Serestia dan kawasan perindustrian dibangunkan. Ini telah mengakibatkan banyaknya air larian. Air ini mengalir ke sungai melalui kawasan lapangan terbang. Seringkali sungai ini melimpah dan airnya masuk ke kawasan lapangan terbang, terutamanya ketika air laut pasang akibat daripada backflow. Hanyutan sampah sarap yang dibawa dari kawasan sekitar perumahan ini dialirkan ke kawasan lapangan terbang dan berlaku kesumbatan yang memburukkan lagi keadaan perparitan. Adalah dicadangkan beberapa kolam takungan ataupun retention pond agar limpahan air tidak lagi mengalir ke kawasan lapangan terbang. Pihak MAB bersedia bekerjasama bagi menyelesaikan masalah ini. Untuk makluman, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang sedang menyediakan kajian penyediaan pelan induk saliran air ribut bagi daerah barat daya Pulau Pinang termasuk lapangan terbang bagi mengatasi masalah banjir. Kajian ini dijangka siap pada bulan November tahun 2013. Mengikut kajian pelan induk lapangan terbang kebangsaan NAMP, lapangan terbang Pulau Pinang, kapasiti landasan masih cukup untuk menampung keperluan operasi pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, pembesaran lapangan terbang ini telah dirancang seperti mana dalam pelan induk lapangan terbang kebangsaan bagi menampung keperluan pengguna pada masa akan datang. Seterusnya, Menteri.
sekejap. Terima kasih pengerusi Tan Sri dan terima kasih pengerusi. Saya nak tanya tentang lapangan terbang. Tadi Yang Berhormat Menteri kata kita telah kawasan di sana dan hujan yang lebat menyebabkan tidak SAM tidak mencukupi dan juga kawasan airport yang rendah. Itu adalah antara faktor-faktor. Tapi walau bagaimanapun saya dapati bahawa apabila kita naik taraf satu lapangan terbang, dia memang kena take into account of the situation dengan design sekali. Takkan kita belanja 250 juta tapi kita tidak naik taraf desainnya. Yang kita tahu bahawa memang tidak mencukupi untuk menampung air yang banyak. Jadi to me ini adalah failure of design dan failure untuk untuk merancang plan ahead untuk menyelesaikan masalah yang memang sudah lama kita tahu wujud. Jadi saya rasa ini Menteri kena berilah satu jawapan yang lebih telus. Adakah ini failure of design, failure of contractor atau consultant? Kalau consultant tidak betul, kita kena go after the consultant sebab design ini memang dia sign. Kita kena buat tindakan. Kalau tidak, tiap-tiap kali kita belanja 250 juta, akhirnya sama juga. Akhirnya juga banjir. Saya nak bagi tahu Menteri, sebenarnya dulu 30 tahun airport yang lama tak pernah banjir sebegini. Saya ni orang Penang. Ini kawasan saya Bayan Baru. Lepas airport ni baru ni dibuka, baru pelbagai masalah. Elektrik, bumbung runtuh, roboh. Air terjun macam daripada langit seperti air terjun, waterfall. Dan sekarang banjir. Banjir bukan sekali, banyak kali. Ini malulah. Projek tiap-tiap kali bagi kepada kerajaan naik taraf memang wujud masalah. Tapi ini dulu punya tak jadi masalah. Dan sekarang kita tengok semalam Kuala Terengganu juga tiap-tiap hari runtuh, bumbung runtuh, stadium runtuh. Sekarang kita punya airport macam ni. Ini satu yang cukup memalukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Walau bagaimanapun seperti saya telah maklumkan tadi, ianya berkaitan dengan keadaan sekeliling seperti pembangunan baru di sekeliling yang seperti mana perumahan baru telah bangun, kawasan perindustrian. Menteri, pembangunan di luar dia catchment area. Yang Berhormat, Bayan Baru. Tan Sri, duduk Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Kalau mencela mesti ikut peraturan mesyuarat. Menteri sedang menjawab, belum lagi 1-2 perkataan telah diganggu. Ahli Yang Berhormat, tolong Ahli Yang Berhormat, kalau kita menunjukkan sikap bahawa kita lebih pandai daripada orang lain, harus juga kita tunjukkan sikap bahawa kita perlu dihormati oleh orang lain. Sila Menteri. Makluman Yang Berhormat, setelah saya dah maklumkan tadi, pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang sedang menyediakan satu kajian penyediaan plan induk saliran air ribut bagi daerah barat daya Pulau Pinang. Termasuk dalam kawasan itu ialah lapangan terbang Bayan Baru bagi mengatasi masalah banjir yang timbul. Kajian ini dijangka siap pada November 2013, maknanya bulan yang lepas. Seterusnya untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Kuching mengenai perkara pengerusi, saya nak celah sikit tentang Ahli Yang Berhormat, adakah Ahli Yang Berhormat beri laluan kepada beliau? Kena iti flow Yang Berhormat. Tidak, saya nak jawab banyak lagi. Sila, teruskan. Untuk Ahli Yang Berhormat Kuching yang membangkitkan mengapa peruntukan begitu sedikit di Bandar Kuching. Berhubung dengan peruntukan pembangunan perkhidmatan pengangkutan awam di Sarawak, ianya adalah di bawah tanggungjawab Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak. Oleh yang demikian,
apa-apa peruntukan berdasarkan pengangkutan awam diselaraskan bersama dengan unit perancang ekonomi dan unit perancang ekonomi Negeri Sarawak dan juga Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya mengenai status terdapat apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Keluang, status terkini penguasaan KTMB. KTMB adalah merupakan salah satu anak syarikat penuh milik Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan. Kementerian Pengangkutan tiada maklumat berkenaan cadangan pensuastaan KTMB ini. Seterusnya mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ulu Rejang mengenai membersihkan bangkai-bangkai bot dari dasar Sungai Rajang. Menteri. Jabatan Laut akan bekerjasama dengan Lembaga Sungai Sarawak bagi mengenal pasti tahap gangguan keselamatan pelayaran di Sungai Sarawak sebelum tindakan mengalih bot daripada sungai diambil. Keluang berdiri. Menteri, saya juga tanya tentang kemalangan Genting Highland. Terima kasih. Saya nak sebut tentang Yang Berhormat daripada Ulu Rejang, dan untuk makluman pengurusan sungai-sungai di Sarawak diurus di bawah kuasa Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Jadi segala hasil dalam sungai-sungai Sarawak adalah di bawah naungan kerajaan negeri. Mengenai apa yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat daripada Langkawi mengenai kartel pengusaha feri di Langkawi dalam menaikkan tambang feri. Untuk makluman Yang Berhormat, tambang feri di Langkawi ditetapkan dan dikawal selia oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia. Oleh itu, tidak timbul tambang feri dinaikkan sewenang-wenangnya oleh pengusaha-pengusaha feri di Langkawi. Seterusnya mengenai Langkawi lagi, mengenai naik taraf terminal penumpang Kuala Kedah, Kementerian Pengangkutan Malaysia sedang bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kedah dan Lembaga Pembangunan Langkawi menerusi makmal transformasi Kedah dan bagi memohon peruntukan daripada Kementerian Keuangan bagi tujuan ini, iaitu menaikkan taraf terminal penumpang Kuala Kedah.